Okey, kita sambung tajuk dokumen perniagaan. Ada pertanyaan tak mengenai dokumen? Ada study ke tak? Hello? Ada orang ke tak ni? Okey, Nurul Ain panggil kawan baru 3 orang, 4 orang. Baru 4 orang. Kita panggil. Okey, Assalamualaikum. Cikgu teruslah. Okey, yang lepas kita dah sampai dokumen makluman debit, nota debit sudah kan? Nota kredit pun sudah. Okey, seterusnya dokumen bukan sumber. Bukan sumber ni ialah bukan kita yang keluarkan. Okey. Dokumen sumber bukan perniagaan yang keluarkan. Helaian cetakan yang mengandungi maklumat tentang urus niaga dalam tempoh sebulan. Dokumen ini tidak perlu direkod di mana-mana buku. Ia hanya sebagai peringatan kepada penerima dokumen. Okey, contoh penyerta akaun. Okey, penyerta akaun ni ialah peringatan daripada pembekal. Memberitahu pembeli tentang urus niaga dengannya dan baki hutang di akhir bulan. Dokumen ini hanya sebagai maklumat sahaja dan tidak perlu direkod di mana-mana buku. Jadi penyerta akaun ni, contohnya saya berhutang dengan pemborong kasut SB. Jadi sepanjang bulan tersebut, pada akhir bulan, pemborong kasut SB akan hantar penyerta akaun kepada saya. Contohnya saya ialah Gaya Kaki, dia akan hantar. Memberi ingatan bahawa saya masih berhutang dengannya. Okey, contohnya kalau Gaya Kaki ni masih berhutang dengan pemborong kasut sebanyak 3950. Jadi tujuannya supaya pembeli membuat pembayaran. Mengetahui hutangnya berapa yang perlu dibayar. Okey, penyerta bank. Okey, penyerta bank ni bila sebut bank je mestilah daripada bank. Bank yang akan kirim kepada peniaga. Contohnya saya ada akaun semasa di bank. Jadi pihak bank akan hantar penyerta bank setiap bulan pada akhir bulan. Okey. Dan ia hanya sebagai maklumat dan tidak perlu direkod di mana-mana buku. Jadi kita hanya boleh buat perbandingan penyerta bank dengan buku tunai. Jadi kita nak bandingkan baki akhir kita ni sama tak dengan baki buku tunai kita. Okey, dah masuk soalan dah. Kalau rujuk buku yang ada pada awak, buku biru di SKP tu, rujuk muka surat 37. Itu dokumen bukan sumber. Sebelum tu cikgu nak terangkan pasal invoice. Macam dah terangkan hari tu dalam video lepas. Invoice ni ada dua jenis, invoice asal dan invoice salinan. Jadi invoice asal ni akan disimpan oleh penerima invoice. Contoh yang menerima invoice di sini ialah Gaya Kaki. Yang asal Gaya Kaki dapat, yang salinan pemborong kasut yang simpan. Jadi sebab tu dia buat dua salinan. Kenapa pemborong kasut ni nak simpan? Sebab dia nak buat rujukan dalam menyediakan akaun. Okey, menyediakan akaun.
Okey, nota debit, cikgu ulang balik. Nota debit ni ialah untuk dokumen yang dihantar untuk memberitahu pembeli bahawa hutangnya telah bertambah. Jadi andainya gaya kaki dapat nota debit, maknanya dia perlu buat bayaran tambahan. Okey, kalau sebelum ni dia terkurang nilai RM50 untuk 100 unit kasut, jadi dia perlu tambahlah RM5,000 lagi bayaran. Begitu juga kalau kita yang dapat nota debit. Ya, maksudnya kita perlu bayar hutang, tambahan hutang yang banyak. Nota kredit pula ialah pengurangan. Okey, cikgu ulang. Ia adalah pengurangan hutang apabila pembeli memulangkan barang. Pembeli memulangkan barang, maksudnya dia punya sekejap apa? Okey, ulang balik. Nota kredit ialah dikeluarkan apabila pembeli memulangkan barang kerana rosak. Okey. Pembeli memulangkan barang kerana rosak ataupun tersalah jenama. Jadi pembekal akan hantar nota kredit untuk menunjukkan hutangnya telah berkurang sebanyak unit, berapa unit yang dipulangkan lah. Contohnya sini 10 unit darab 50, 500. Ada diskaun lagi, jadi 450 lah yang perlu dikurangkan dalam akaun pembeli. Okay, itu mengenai yang ni cikgu dah tunjukkan pada minggu lepas, bil-bil pembayaran semua ni. Inilah dokumen yang perlu disimpan oleh peniaga. Okay, maklumat penting dalam dokumen perniagaan. Okay, maklumat ni biasanya akan ditanya lah dalam PSA. Okay, pertama ialah diskaun niaga dan diskaun tunai. Okay, apa dia diskaun niaga? Kita tengok dekat invoice. Kalau awak buku awak cari invoice. Muka surat berapa dah? Muka surat 35. Awak rujuk buku senang. Rujuk buku tu rujuk handset. Kalau ada laptop lagi bagus. Ada diskaun niaga 10%. Sini. Itu diskaun niaga. Diskaun niaga ni diberi untuk pembelian yang banyak. Awak beli 16,000, awak dapat 10% lagi. 1,600 pengurangan. Jadi 14,400 sahaja jumlah yang perlu dibayar. Okey, lagi satu, kalau dia tulis syarat 10% 5 hari. Maksudnya kalau awak bayar dalam 5 hari, awak dapat 10% diskaun lagi. Daripada 14,400 ni dapat potongan lagi. Kalau bayar dalam masa 5 hari. Kalau bayar dalam 10 hari, dapat 5% saja. Faham tak? Okey, itu maksudnya dia tujuan dia menggalakkan pembeli membayar dengan cepat. Ataupun nama lain, akaun belum terima bayar dengan cepat. Dia tak nak orang berhutang lama dengan dia. Sebab apabila bayaran dibuat, masa pembekal tadi akan dapat pusing modal lah. Okay, kalau lambat bayar, maknanya dia tak ada modal. Jadi, itu masalah dia. Jadi, caranya ialah memberi diskaun. Okay. Ingat diskaun niaga untuk pemberian diskaun semasa pembelian dibuat. Okay, walaupun belum bayar, dapat juga diskaun. Okay, manakala diskaun tunai pula, selepas pembelian dibuat. Tujuannya untuk menggalak pembeli atau akaun belum terima membayar dengan cepat. Contohnya, kalau saya peniaga, saya juga berhutang daripada pembekal. Jadi, nak cepat, nak kurangkan pembayaran, saya bayar cepat. Dapat diskaun lagi. Kalau saya bayar lambat, saya tak dapat diskaun. Macam tu. Jadi, maksud diskaun tunai ni, potongan sewaktu membayar hutang. Okay, makin cepat kita bayar, makin banyak diskaun kita dapat.
ikut syarat yang tertera dalam invoice. Jadi fungsinya menggalakkan penghutang membayar dengan segera. Okay. Mengira diskaun tunai, macam mana kita nak kira? Dalam buku ada tulis tak? Ada dalam buku dia. Okay. Mengira diskaun tunai. Okay. Potongan 10% sekiranya membayar dalam masa 5 hari. Contohnya dia beli ni 3 Jun. Awak kira lah 5 hari. Daripada 3. 3, 4, 5, 6, 7. Maknanya 7 Jun. 7 Jun. Dia kena kira daripada tarikh 3 tu. Jadinya masih dalam 10%. Masih dalam lingkungan 10% sebab 5 hari. So, kita kira. Kita ambil jumlah 14,400 tolak 14,400 darab 10%. Tolak diskaun lah ni. Inilah diskaun dia. Jadi jumlah yang perlu dibayar 12,960. 12,960 inilah jumlah yang perlu dibayar selepas diskaun 10%. Andainya soalan kata kira diskaun tunai. Awak kena ambil nilai ni je. 14,400 darab 10% itu sama dengan 1440. Okay, kalau ditanya diskaun 1440. Kalau ditanya jumlah yang perlu dibayar 12,960. Baru 10 orang. Kalau tak masuk dia tak faham. Okey, andainya bayar dalam masa 10 hari daripada tarikh 3 Jun. Tak kira lah awak bayar 6 hari ke. 6 hari maknanya dah lebih daripada 5 hari. Jadi tak dapat 10%. Awak hanya dapat 5% saja. Katalah awak bayar 6 hari ke 7 hari daripada tarikh pembelian ni, awak hanya dapat 5% sahaja. Okay, jadi tujuannya untuk menggalakkan penghutang bayar dengan cepat. Jadi awak ambil nilai yang sama 14,400 darab 5%. Jadi kita akan dapat pemotongan yang sedikit lah. Jadi jumlah yang perlu dibayar 13,680. Banyak jauh beza kan. Jadi itu tujuannya untuk menggalakkan penghutang bayar dengan segera. Boleh faham pengiraan diskaun ni? Kalau ada handset boleh screenshot. Okey, awak buat. Kalau tak ada, awak kena salin. Boleh? Dah buat? Dah ke? No respond. Okey, bagus. Maklumat penting dalam dokumen perniagaan. Okey, selain daripada yang tadi. Apa maklumat yang di sini? Kalau awak tengok dekat bil tunai, apa yang ada? Okey, pertama awak kena tengok pemborong asal ni ialah pembekal. Kemudian dokumen asal kepada siapa? Penerima ni ialah gaya kaki, ni pembeli. Kuantiti dan butiran apa jenis barang dia beli dan jumlah. Kemudian awak kena tengok tunai atau cek. Kalau ada nombor cek maknanya urus niaga menggunakan bank. Ya, dia guna cek perlu rujuk pada pihak bank lah. Kalau ada nombor cek. Okay, kita tengok apakah nama dokumen ini. Okay, dah tentulah tertera di situ bil tunai. Okay. Bil tunai bersamaan dengan jualan tunai. Okay, kena faham kalau bila dapat bil tunai maknanya awak dapat berlaku jualan tunai. So, pemborong kasut jual kepada gaya kaki secara tunai.